Mereka ni sebelum masak ramai yang duduk di jalan tak semayang. Mereka duduk kena daun khot. Macam kita kata sirih ni kan. Daun khot fatwa di negara Yaman tidak haram. Pakat duk kembung lah pipi tu. Gigi tu kuning lah. Duk dia duk pepah tu lah. Daun tu. Dia dengar awak lah. Hari pertama tengok sampai-sampai awak pipi lepas semua kembung kan. Betul ni penyakit ni main kat aku jam. Aku dah lah handsome kan. Tanya budak-budak Malaysia depa makan daun khot. Fatwa tak haram. Tapi samalah Malaysia tak semayang tu tak. Dia duk boleh pepah daun tu sampai ke malam. Duk di jalan duk melengung tuan-tuan mayang apa nak. Sambil lalu saya kata Arab, daun ni tak sedap lagi, ada sedap apa ketum. Saya je nakal. Nah. La apa? Hadza laisa ladhi, ni tak bagus, ada lagi ketum. Nah. Tapi penyakit tak semayang ni di mana pada? Hatta orang Arab sendiri tuan. Sedangkan Al-Quran bahasa depa. Kan? Depa pun banyak tak semayang. Hak warak tu warak lah. Hak kaki masjid macam kita lah. 5 waktu pergi. Tapi imam tak. Ulama hadis di Yaman, almarhum Syekh Muhammad Ismail Amrani, dia ni memang semayang 5 waktu di masjid. Masjid tu Masjid Amrani. Dia bagi sempena nama dia lah. Dia bekas qadhi besar Yaman. Dia 5 waktu. Sejam sebelum masuk waktu dia pindah. Dia ulama hadis. Pasal apa dia piawai? Dia pergi jawab soalan agama. Siapa nak tanya apa, nak minta fatwa dia laku Ustaz Izzat. Dia sign, pergilah. Siapa tak boleh petikai di Yaman lah. Kalau di Yaman nama dia memang top, dia ilmu hadis. Dia nombor 1. Dia mula mengajar bidah hadis umur 25. Dia ajar sampai umur 100. Makna 75 tahun dia duk mengajar. Awak dia tak mahir. Kan? Dia nanti piawai 5 waktu sedia. Saya kalau nak tanya apa-apa, saya hendak lah kat balcony tu, balcony. Apa boleh tak orang putih ni? Balcony tu anjung lah. Kan rumah kita kalau 2 tingkat, dia buat satu pintu keluar kan. Saya nanti jenguk, dia keluar lah pada rumah dia. Rumah dia belakang apartment yang saya sewa. Saya cepat-cepat turun. Tunggu dia lintas kan, pum, saya buka pintu. Tanya lah, nak tanya apa pun. Kan? Dekat kita boleh lah. Dia akan pergi masjid, dia akan banyak lah, soalan dia banyak. Yang ni dia kata sah, yang ni haram. Dia sign tu. Kan? Dia meninggal umur dia 101 tahun. Dia antara ulama yang paling dihormati di bumi Yaman. Presiden Yaman nama Ali Abdullah Saleh pun tak berani dengan dia. Dia tegas. Lepas tu dia doa kat saya masa saya nak balik. Dia tanya saya kerja apa? Jawablah saya pendakwah. Di antara doa yang saya dengar, pertama dia minta supaya saya ikhlas berdakwah. Yang kedua amanah. Berani menyatakan kebenaran. Tu ulama doa aku oi. Tu yang aku jadi ni dah jadi YB. Tu dia. Tu yang kemas lagi. Ustaz Izzat tak YB lagi. Bila malam muda Ustaz Izzat. Bawa apa? 30 apa lah ni? 30 apa? 6? 6? Aku umur 70 baru jadi YB. Awak dah papi letak calon tua. Ada orang kata, lelai calon tua ni menang banyak di Kedah. Yang kedua tertinggi. Kan? Abang nak jadi YB? Okey lagi kita masuk. Nah. Tu yang kata di bumi Mekah. Tak ada siapa basuh kaki lah. Masuk terus semua berkat yakin. Kan? Di sana kalau dok buat was-was alamat habislah amal ibadah kita. Nak keluar nak masuk pun senang tak senang. Oi. Nah. Tambahlah kalau musim haji kan Allah. Satu keajaiban Masjidil Haram ni tuan-tuan dan puan-puan ialah tahun 1995 saya kali pertama pergi Mekah buat haji terus. Haji dan umrah. Kali pertama. Perak tak kira.
Almarhum Dr. Harundin beritahu kapasiti jumlah jemaah yang boleh berada dalam Masjidil Haram ketika itu hanya 800,000 saja. Saya pergi haji. Musim haji itu dekat 3 juta. Cuba tuan-tuan bayang. Kapasiti dia boleh 800,000 orang duduk dalam masjid tu. Tapi bila bulan haji, Allah, penuh orang. Semua boleh sembahyang. Kan? Dekat-dekat 3 juta. Law tak tahu ke 4 ke 5 atau law lagi besar ni buat apa renovate extend tu. Tapi ujung tu kalau nak pergi ujung sana kan sekilo. Tu saya tahu bang. Kan? Dia kata Masjidil Haram tu. Nah, cuma satu je. Masjidil Haram ni tak dapat elak sembahyang laki perempuan sebelah dengan belah. Tak bayar dah buatnya lah. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Siti bila mai? Lah ustaz. Allah dalam jam. Kali pertama saya pergi, saya pelik apa perempuan main sembahyang belah aku lah ni. Kan? Atu sembahyang depan pun perempuannya duk tunggu bungkuk nama-nama aku naik sayau je. Kan? Aduh letih aku. Tu yang kata Masjidil. Saya rasa pelik tau. Sampai hari ni memang macam tu masih berlaku. Madinah cantik, Madinah. Sebab apa? Dia ada pintu-pintu tertentu untuk wanita sahaja. Tertib. Eloklah sebab apa? Jenazah yang mulia ada dalam masjid tu. Takkan kita nak bawa dia tak senonoh kan? Mekah tak payah, tak dapat elok. Tu saya tak boleh bayang. Lah kapasiti mungkin 2 juta lebih. Tapi musim haji dekat 4 juta. Ramai tau. Jadi macam mana kita nak jaga wudu? Orang ramai macam tu. Tidak. Ini mau tak mau kembali pada fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia. Kerana susah, sukar, payah, tak batal. Nah. Jadi tersaduk buat warak lah, nak pergi basuh kaki lah. Masuk pun tu ya. Kan? Kira keluar daripada hotel tu, terus pergi. Jadi walaupun kita tidak menafikan, Islam suruh apa? Berhati-hati dan mengambil berat tentang urusan najis. Sama ada pada tubuhnya. Pakaian kita. Dan tempat tinggalnya. Walaupun ada ulama kata, kadang-kadang, yalah, kita masuk tandas, terpercik sikit-sikit, dimaafkan. Kalau bawa penyakit was-was, lagi pakai lencun dah jubah tu. Ish, aku terpercik tak mana tu tadi ni. Boleh ke dia? Saya pegang macam ni lah. Senang. Jangan duk pergi pening. Kita buat juga sebaik mungkin. Berlungguk lagi tak semayang tu. Hak tak semayang tu berlungguk lagi Ustaz Azad. Yang kita duk roplah siapa? Aku buat je. Cakap orang ramai. Kalau di Madinah jaga. Kalau pergi tandas, sebab dia di bawah. Kena pergi dengan kawan. Jangan duk pergi seorang-seorang. Bahaya. Nah, pasal dia di bawah kan. Kami laki-laki tak apa. Siapa nak rogol ni? Kusai pak dah. Saya 7 kali pergi Madinah, pasal sekali kot saya guna bilik air. Tu pun saya tak tahan lah. Memang di bawah. Dengar orang ramai, rimai lah. Itu memang tak tahan sangat lah, tak payah. Selalunya saya boleh tahan lah, Maghrib Isyak. Zuhur, saya balik. Dengan Sakmil. Maghrib Isyak memang saya jaga. Sebab dia singkat lah, sejam lah. Kan? Pukul 7.10 Maghrib, lagi pukul 8 Isyak. Kan? Subuh dia awal. Nah, subuh kadang-kadang pukul 5 dah kot. 5. Tapi itulah tuan-tuan, niatlah elok-elok, mudah-mudahan ada azam untuk menunaikan paling tidak ibadah umrah. Pergi umrah dulu tak apa kalau ada kemampuan. Pasal apa? Kita boleh belajar cara-cara nak buat rukun-rukun umrah. Esok bila pergi haji, kita tak perak dah. Sebab rukun haji tambah satu lagi. Wukuf di Arafah. Hal lain semua sama. Tapi kalau first time kita pergi macam saya, memang perak. Sampai-sampai dekat aku nak masuk kot mana ni. Kursus pergi jugalah. Pintu banyak. Pintu tahu ada berapa? 110 pintu.
Masa tu law saya ingat lagi banyak. Nak pergi tangkap buah kot mana? Saya dah pergi 2 kali sampai law duk perak ni. Orang perempuan saya dia cakap, oh cukup kemas. Dia duk pimpin saya. Dia pula jadi mutawif kat aku pula lah. Dia kata kita masuk pintu ni, pergi kot tu saya jumpa lah. Apa? Hang ingat tu. Kan? Jadi itulah cerita Mekah tempat yang mulia ni. Madinah tak ada masalah. Nah, orang perempuan memang diasingkan. Nak ziarah apa nama kubur Nabi pun ada masa untuk wanita. Saya pergi tahun lepas, kami ikut giliran. Dulu dia buka pintu Masjid Nabawi tu, kat Babu Salam tu. Tu dia pakat lawan lari so nak pergi. Nak ambil tempat, nak tengok ziarah tu, nak duduk dalam apa raudhah, berebut-rebut. Alah dia buat sistem lah. Nah, dia suruh masuk dalam telefon. Hang esok pagi pukul 4. Kita kena ada. Tunjuk dah kita masuk. Tu pun dia bagi 5 minit lah. Dalam raudhah tu, tempat yang mustajab doa. Sebelah tu rumah Nabi. Sebelah tu sikit jasad Nabi. Allahu Akbar. Nah. Jadi siapa yang biasa pergi ni memang duk teringat nak pergi lah kan. Saya mula ingat tu ni nak pergi lah. Pergi takdir. Saya mengikut kan. Mengikut 3 nama dekat 14,000 tu. Kan, maklumlah orang ada duit kan. Tonton mai pilihan raya, habis lah duit tu. Nak pergi apa lagi dah, habis lah. Habis banyak tuan-tuan pilihan raya ni kan. Tu dia fikir nak apalah. Saya pun bakal mendapat cucu yang ke-9. Anak perempuan saya mengandung lah. Duk fikir ni tengok 2-3 hari nak pergi sana, kesian pula kan. Walah ada rezeki ke depan. Jadi jaga. Ini kerana keadaan yang bersih dan suci adalah syarat sah untuk kebanyakan ibadah, terutamanya solat. Mesti kena bersih. Ya. Tapi kena tengoklah keadaan. Lagi satu solat ni nak sebutlah. Solat dalam kapal terbang. Kan? Solat dalam keadaan tak berwudu. Kan? Solat dalam kapal terbang ni macam-macam cara. Tak? Nah, ada yang kata takbir mula tu kena menghadap kiblat. Kalau belah pi tak apa, memang menghadap ke Kaabah, belah balik. Kan? Belah balik. Tapi ada kata tak payah duduk mayang tu dah lah. Orang lain banyak yang mayang. Kan? Macam-macam cara. Hari tu saya balik. Orang perempuan tu dia seorang-seorang kan. Dia tak kira kiblat Dia tengok dia semayang. Relax. Dia duduk setengah orang-seorang. Semayang. Kadang-kadang tak ada wudu. Orang panggil sembahyang menghormati waktu. Faham? Dia banyak tuan-tuan. Sebab tu fiqh ni lah. Saya malas nak tengkang babat ni. Buang masa. Tahun semayang kita kena semayang. Walaupun tak berwudu, pakaian kotor. Tuhan ambil kira. Katalah lepas kita buat tu dengan wudu, tak ada pakai semayang juga. Datang mati. Takkan Tuhan tak fikir. Kan? Kalau kita dan sampai ke rumah. Kan? Masa ada lagi. Kan? Masa ada lagi. Salim pakaian ambil. Orang nak buat satu lah. Kalaulah kita ni dalam keadaan sedang bermusafir lah. Musafir ataupun balik kerja. Jauh Ustaz Rizal balik Pulau Pinang main ni. Kalau hari Jumaat anda sampai ke apa Ustaz? Rumah Jumaat jam gila tu. Tak takut anda naik helikopter ke apa? Nak abang ni segi hukum lah. Dengar lah. Walaupun kita tak musafir. Contohlah. Balik pada kerja, total jam. Tanya Ustaz lain. Saya belajar. Memang terlepas dah maghrib. Memang terlepas dah maghrib. Ada ulama kata, tak apa. Nah, sampai rumah tak lagi. Kita sembahyang isyak, lepas tu buat maghrib. Tak berdosa. Nah, susah hati tu. Nah.
Jadi kalau maghrib 3, buat 3 lah. Isyak 4, buat 4. Pasal kita dalam keadaan memang tak boleh sampai ni, mesti tertinggal ni solat. Kan? So, kalau ada orang lain bawa, kita ada semayang nak kereta. Tapi jangan duk buat driver tala kat kiblat pula. Oh ya kan. Islam ni dia memudahkan. Tuan-tuan dengar ayatnya nah. Tetapi jangan terlalu memudahkan. Itu tak boleh. Duk kelibat duit tu peluat perempuan ni. Hei, abang boleh apa buat duit tu? Kau nu tunjuk dia ada banyak ni. Ni dalil lah, dalil. Surah ke-22 ayat 78. Ni ayat ni lah. Ayat ni 77. Atas ni tentang jam azan. Surah tu. Cuba dengar. Jadi kita peganglah. Islam ni agama mudah. Saya tak pernah dalam sejarah. Tadi saya cerita pada. Ini ayat dah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan ia, ini Allah tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Ayat 78. Ini ayat 77. Tahun lepas nak bak lagi lah. Kita baju semua set dah semua. Hak beg pegang tu tak. Dia dah nak balik dah kan. Pakai jubah tu. Tahu tak boleh balik. Allahu Akbar. Dalam beg hak pegang tu, hand lagi tu bukan ada dah. Pakaian jubah apa tak ada dah. Tinggal apa nama? Tuala ya. Seluar pun tak ada dah. Seluar ada pakai lah. Sejarah muslimat ni. Saya pakai baju tu 2 hari. Hak duduk dalam perut dah no. Kan? Buat sebab tu kita tu jadi pengajaran lain kali. Walaupun saya pergi banyak kali naik penerbangan, tak sangka lah. Tahu dia abang tu kami punya penerbangan ditangguhkan kan. Lepas tu hand lagi tu tak ada apa. Adalah tolak lembab satu. Alamak aku pakai jubah ni seluar ni lah. Sampai esok tu. Tu saya pegang tu. Tapi jadi pengajaran lah. Lepas ni apa pun kita kena standby juga. Hand lagi tu kan, kita nak bawa naik atas tu, kena ada baju elok selai, seluar elok selai, tolak selai cukup. Kan? Beruih gigi pun kena ada juga tu standby. Kan? Kami tu tak balik lah sehari. Tapi rupanya hikmah kau ni. Tahu tak apa? Hotel lah kami duduk tu. Tak juga. Makanan dia sedap gila. Sampai aku tak reti nak makan. Pasal apa? Dia jamu tu Pak Long tu. Tanya Pak Long. Dia jamu tu semua sedap. Aku tak hari ni macam mana aku nak makan. Semua sedap. Saya minat tu. Macam ni kalau tak naik seminggu, tak apa duduk dalam tu. Dia pecah kapal terbang, mas lah kena bayar. Kita naik mas kan, mas lah kena bayar. Kami tergedarah. Tapi nak abang tu lah. Ingatlah naik kapal terbang ke depan ni, kita bawa dengan tangan tu kena ada juga. Selai pakaian dan seluar kan. Seluar dalam tak apa, orang kan tahu. Tapi kalau seluar koyak naik kan kan tolak satu ubat gigi je cukup. Tu pengajaran lah. Saya 2 kali lah kena. Dulu nak balik pada Mekah semua saya pergi umrah bulan Ramadan. Tengok dia kata flight cancel. Alamak. Duduk juga di hotel sehari. Walhal Mekah dengan Yaman dekat sejam 15 minit kan. Naik peterbang jalan kaki 3 bulan tak sampai. Kan? Jadi cerita macam tu. Jadi kita nak abang macam dia kata sini lah. Ada kalau kita sembahyang kadang-kadang kita tak ada wudu. Kan? Kadang-kadang dah tak dah dah. Boleh. Maghrib memang terlepas dah kita niat maghrib sat lagi. Tak berdosa main ayat tadi. Bukan kita sengaja. Yang masalah ni masa punya lapang tapi kita tak buat. Yang tu masalah. Lepas tu saya nak pesan diri saya.
Semayang ni kita utamakan. Lepas tu nak buat kerja apa, buat. Tengok dia kata, sebelum solat, seseorang itu mesti memastikan dirinya, pakaian yang tempat solatnya suci dari najis. Kerana itulah seorang Muslim mestilah bersuci dengan teliti selepas membuang air kecil. Itulah saya tak pernah nak faham. Siapa? Orang Arab di Yaman lah. Tangki rumah mereka, tuan-tuan dan perempuan sak ni lah. Tangki. Rumah kita tu dah berapa gelen kan, berapa liter. Yang heran, air tangki tu boleh tahan 2 hari. Saya kalau tangki besar tu basuh berak pakai habis ya. Tu yang aku susah hati bila sampai di Yaman. Budak-budak tu kata, Ustaz, sini ayak mana ada, semua ayak kena beli. Pai dah aku kata ayak kena beli pula dah. Dekat 2 hari juga, 3 hari kot cari rumah sewa yang ada ayak kerajaan. Ayak kerajaan banyak lebih lah. Lepas tu jumpa lah apartmen tu baru siap. Dia orang panggil fully furnished. Semua ada. Sofa, apa, TV, semua siap. Semua siap. Dengan ayak-ayak. Ayak ni ayak kerajaan, aku lega. Mandi joli tak kira. Kalau kena sewa tu besar ni tangki. Aduh kan. Kita Melayu mana ada basuh berak sikit-sikit kan. Kan. Betul tak? Tuan-tuan duk heran, jiran boleh kan? Jiran Arab boleh kan? Dia nak 2 hari sekali baru lori tu main. Sekali satu tu dia ambil 10 rial, 10 ringgit Malaysia. Depa jimat macam mana pengguna ayak tu, saya pun pelik. Tu kelemahan kita lah. Nah. Pasal depa dah biasa hidup macam tu, depa boleh lalui. Kita biasa hidup mewah. Kan? Dan Yaman ni memang sejuk. Oh, sejuk. Ni musim dia lah, bulan 10 kan. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10, 11 sampai bulan Mac. 6 bulan sejuk, 6 bulan panas. Panas dia panas kering. Sejuk ni nak abang tuan-tuan dan perempuan. Memang saya ni kalau di Malaysia tak pernah tak mandi subuh kau ni. Tapi di Yaman ada orang aku tak mandi sejuk. Walaupun ada water heater. Water heater. Tak boleh, sejuk sangat. Terlalu sejuk. Pi pula Hadramaut, nama pun tempat maut. Kan? Yang tu panas gila. Kan? Saya mana nak tahu sampai petang nak mandilah, kita dah biasa mandi. Mandi awak badan panas ni sayang ni. Dia bukan water heater. Cuaca di sana tu panas. Tapi 3 hari. Perjalanan dia 9 jam. Naik coaster. Coaster macam bahas. Sedikit pengalaman lah. Jadi kita sebab tu bila musim haji apa semua kena belajar jimat ayak. Khususnya di Arafah. Arafah berjuta orang semua duduk. Pastikan kita ada ayak mineral sebotol. Sampai nak berak kan tak boleh. Ni cerita wudu. Nak wudu. Kan? Masa tu kita reti pula, jimat ayak. Jimat. Amin. Botol tak habis tau. Kan? Dia fikir aku semayang ke, belungguk ni orang tak semayang. Kan? Tu cerita dia. Macam di Mina 3 hari. Boleh tahan ni. Bila banyak dah kemudahan. Dulu saya pergi tahun 1995, nak bak bagilah. Tandas di Arafah tu hanya dibina oleh kerajaan Arab Saudi untuk sari saja. Tak nak sari, buku sari lah. Esok depan runtuh lah tandas tu. Tandas sementara. Kan? Kali esok nak belah pergi ni lah. Dah habis-habis tu nak pergi lah mana tu. Duk runtuh jamban. Nasib baik aku tak masuk dalam tai. Aduh. Dia tak ada nampak runtuh, aku runtuh tu. Kan? Depa buat lok-lak sungguh. Depa buat cincai. Kan? Nasib baik tak jatuh dalam tai. Lah depa buat jamban kekal. Tapi bayangkan tengok, berjuta orang duk berebut tandas tu. Kan? Kemah kita ada berapa orang. Memang kena berebut, kena biasalah. Orang, saya nak bagi satu tips. Kalau kita jenis lambat, jenis lama guna bilik ayak tandas, kena cerdik. Macam mana? Dia beratuk macam gamak P. Ramlee tu. Sudin, aku tak maulah berak. Kan?
Nu maniam tu ada mutu kan maniam. Nah, dia semalam waktu makan tu julak. Perut banyak sakit. Kan? Nak abang pergi lain kali pergi. Haji lah, umrah tak apa. Bila mai giliran kita kalih belakang abang. Saya, kalau nak tunggu saya jenis lambat. Minta maaf. Kan? Baru orang tak marah. Kita abang siap-siap. Saya abang. Kalau tuan-tuan sanggup tunggulah. Kalau tak sanggup, pergi sebelah. Kan? Mereka semua dengar kita lambat. Kita mandi cepat-cepat lah. Mandi tak nak. Keluar-keluar tak ada orang, masuk balik. Aku suka mandi lama-lama sikit. Pasal kita habaq siap-siap lah. Kena habaq. Memang mana-mana pun saya dengar orang duk marah pasal orang guna bilik air tu terlalu lama. Orang ramai. Bukan, kecuali lah kita pergi package yang mahal. Kan? Adik saya pergi tahun 2009. Saya 2009 pun pergi. Kali kedua, haji. Dia pergi masa tu 65,000. 2009 lah harga 130,000 untuk 20 hari lah. Dia tu short jamban tak berebut. Satu jamban tu untuk 10 orang lah. Geng mereka ada berapa orang lah. Taklah berebut atas selesa bang. Selesa lah 65,000. Dah mak. Tilam dia kata abang tu dah tu baik tu. Kemah tu aircon ke sejuk pedih. Orang buat hampa nak mabrur macam mana? Tak ada susah langsung. Kan? Tak. Saya pergi tahun tu sama lah kebetulan. Kan saya 30,000 ya. Depa 65,000. Saya pergi sebulan, depa pergi 20 hari. Itulah tuan-tuan, maknanya Allah ujilah bila kita pergi buat kerja haji ni. Jadi kita tak usah bimbang lah. Walaupun saya terpaksa pakai baju tu 2 hari, yang tu lah masuk tandas, yang tu lah keluar tandas, nak buat macam mana? Seluar tu lah. Kan? Buat macam mana? Bayang je lah. Sebab tu dia kata, cuba tengok. Kerana itulah seorang Muslim mestilah bersuci dengan teliti selepas membuang air kecil. Berhati-hati agar tidak terpercik pada pakaian dan tubuhnya sebelum dia melangkah keluar dari tandas. Ia tidak boleh dipandang remeh. Tapi kalau sikit-sikit ada ulama kata dimaafkan. Kan? Tapi janganlah kencing balencut. Kan? Satu main mayang pula jam kita awak hari ni. Makan petai pula jam. Kan? Jadi jangan kita pandang rendah. Lagi satu tentang ayam. Kita mazhab kita lah. Ada yang mutlak apa kan. Lebih pada 2 kolah kan. Kalau orang lain dia tak ada lah. Ayam semua mutlak. Khusus macam Wahbi lah. Lepas tu dia payah sikit. Dia boleh celup apa. Tak apalah. Tapi kita ada pandangan ulama. Katalah rumah kita ni orang punya apa, kolam mandi kita kecil kan. Boleh tak celup? Tak boleh lah. Tak 2 kolah. Tapi ada cara. Kita buka bagi dia melimpah. Boleh celup. Pasal apa? Daripada pipe. Pipe dia penuh tu kan. Dia main pipe. Jadi boleh. Itu kadang-kadang bila kita ada ilmu ni senang. Kalau tidak 2 kolah. Rumah kita mana ada 2 kolah. Rumah saya sungguh rosak saya buat. Tapi terasa menyesal buat takut cucu lompat masuk tu. Kan? Tu kalau lepas balik saya kunci risau je ayam banyak. Kan? 2 depan tu tak apa dalam. Belakang tu macam kolam masjid tu. Jadi kita kalau kolah kecil, tak usah bimbang. Kita buka. Dia melimpah kan? Ambil boleh celup. Mana apa? Dia main dari pipe rosak. Nampak tak? Tu. Mana kaedah dia banyak. Jadi berkaedah dia banyak. Tapi apapun jangan cincai lah dalam kita berwudu. Oleh orang yang sentiasa bersih dan suci adalah orang yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu jugalah agama Islam sangat menyukai kebersihan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Ada lagi ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Sebab tu saya membiasakan diri tuan-tuan,
Pakaian kita ni sebaik-baik biarlah pakaian bersih. Kemudian yang terbaiknya biar kita senantiasa dalam keadaan berwuduk. Jadi bila dengar laungan azan, kita tak pening lah. Pakaian bersih, wuduk ada-ada. Jadi itu di antara yang disebut dalam hadis ni. Cuma di ujung tu, kita tengok balik muka surat 36, ada seorang ni dia juga di azab. Wa amma hadza fa kana yamshi bin namimah ataupun bin namimati. Kalau berhenti namimah lah. Kawan ni kesalahan yang pertama, dia buang air kecil tapi dia basuh cincai. Dan yang ini pula adalah seorang pengadu domba. Faham tak apa dia pengadu domba? La yadkhulul jannah namamun. Yang ni dia bunyi lain sikit. Yang ni dia habaq, dia ni dia kena azab kerana dia ni pengadu domba. Tapi dalam hadis lain kata la yadkhulul jannah namamun, tak masuk syurga orang yang menjadi pengadu domba. Pengadu domba ni tahu apa dah? Makna orang ni kerana dialah berlaku pertelingkahan, perpecahan, dia pergi sana cucuk, dia pergi sini cucuk. Contoh dengan ayat Quran. Ni hadis ada ayat Quran. Surah Al-Qalam ayat 10 dan 11. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim. Dan janganlah engkau dia kata berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Itulah yang dikata pengadu domba. Pengadu domba ni kerja dia memecah belahkan orang ramai. Dia mai sini cerita macam ni, mai sini. Jenis ni memang Nabi kata tak masuk syurga. Nampak tak? Tu Quran Al-Qalam surah ke-68 ayat 10-11. Jadi kesimpulan yang saya nak tambah sikit, walaupun tajuk ni dia cerita tidak bersuci dengan baik, Nabi suruh kita ni senantiasa dalam keadaan bersih. Jadi saya nak abang bukan bersih pada zahir sahaja. Ni kena faham. Hati pun kena bersih. Kena bagi clear pasal ada hadis lain. Apa Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kita nak bahas ni sikit, tambah. Allah Ta'ala kata Nabi SAW tidak melihat inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Pertama, Allah Ta'ala dia tidak melihat rupa paras kamu. Dia nak tengok apa abang? Siapa cinta kita? Dia. Kita ya duduk diri depan cermin perasan. Handsome juga aku, handsome. Apa hidung kembang? Aku lah bukan hampa pun sama je tengok. Tuhan kat mana? Begitu juga harta. Rupa parah kita, harta kita. Takkan kita lahir ke alam dunia jadi jutawan. Sultan Brunei tu di antara yang dalam sejuta seorang tu macam ada anak dia seorang tu, mak dia satu tak menikah siapa menikah anak dia betul dia ada duit dia kekayaan dia 20 bilion duit Amerika, bujang ni 31. Dia ada awet tau. Saya tengok dalam menatang ni lah, tahu menatang ni. Ni menatang panggil. Awet segak kami. Sultan Brunei mungkin lah dalam dunia tak ramai lah lahir keluarga kaya. Kalau kita ni mana nak kaya cuma saya ni dia kata kaya tak. Cuma lahir tu mak saya tu guru. Jadi zaman dulu gaji dia 300 kat. 300 macam 30,000 lah. Kami ada 2 tukang gaji rumah. Seorang bahagian masak, seorang bahagian basuh. Sebab tu kerana saya dari kecil dah ada itu, saya memang tak reti nak lipat seluar baju, tak reti. Pasal habis balik sekolah tahu mereka basuh, esok mereka lipat, mereka sikap. Sampai lah saya tak reti.
Tapi anak-anak saya alhamdulillah, isteri saya didik sebab dia main daripada keluarga susah. Dia tak mau ajak anak hidup senang. Kan? Sebab kita dah lahir macam tu nak buat macam mana? Orang masak tahu gaji berapa? Saya ingat masalah otak aku ni ingat sungguh no. RM30 dah. RM30. Dua orang baru 60, dia gaji dia 300 mak dia. Lah 240 tu pun terkadang 100 tahun tak habis tu. Saya ingat ni. Masa dia dapat gaji dia saya mengaji sekolah tu lah. Hari ni mak dapat gaji saya pergi tengok kod tingkap tu. Guru besar bagi tunai 300 dulu tahun 60-an. Jadi kita dibesarkan dalam keadaan macam tu. Tu yang tak erti apa. Sampai lah tak erti sikar baju. Basuh tak apalah, itu senang. Nak lipat baju ke apa, saya lipat ikut dan lah. Kan? Tu cerita dia. Jadi kembali pada tadi, tak ada manusia ni yang lahir terus kaya kecuali beberapa orang. Tapi Allah tak tengok kekayaan tersebut. Ni saya nak cerita tentang hati. Membersihkan jiwa ni penting. Bukan zahir saja, batin pun kena. Kita kadang duk pudul luar mengelak kan, dalam ni duk merobok kat orang tak jadi. Akan tetapi Allah nak pandang ialah hati dan amalan kamu. Tu dia. Nampak? Jadi bila sebut hati ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu saya pernah sebut ada. Tak apa, kita ulang. Hati ni kita kena gilap betul-betul. Sebab dia tapak dalam hati semua benda. Dia tak? Kita sembahyang kerana Allah kan, kerana orang semua duduk dalam tu. Dia tak? Kan? Jadi makna hati ni dia kena jaga. Ada hadis lain saya ingat lagi satu. Inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fassada jasadu kullu. Ala wa hiya qalbu. Hadis ni dalam kitab hadis 40. Sesungguhnya dalam jasad manusia tu ada segumpal daging. Apabila daging ni elok, keseluruhan jasad menjadi elok. Kalau daging ini tidak elok, keseluruhan jasad menjadi tidak elok. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita nak bicara tentang hati sikit. Kan? Hak duk merobok kat orang tu hati, dia tak? Dia duk hasut buat ni, dia terlintas dalam hati kan. Tapi nak abang lah, lintasan hati tidak berdosa selagi kita tidak bercakap dan kita tidak amal. Hadis Muslim. Sebab sahabat susah hati, benda lintasan hati tak boleh nak tolak, dia main. Kadang-kadang dia ingat pelik-pelik kan. Selagi kita tak bercakap, selagi kita tidak beramal, tak berdosa. Maka turun ayat apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat dalam surah Al-Baqarah tu. Allah tidak memberati kamu dengan sesuatu yang kamu tak sanggup. Ayat apa? 286 kot Al-Baqarah. Bila turun ayat tu, seronoknya sahabat-sahabat lega. Pasal apa? Dia komplain kat Nabi. Dalam hati kami ni tak upaya dah. Dia main ingat pelik-pelik. Kadang-kadang dia main ingat apa? Tuhan ni tak ada. Itu semua dah 286. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Lintasan hati jangan bimbang. Tak berdosa. Syarat selagi kita tak bercakap dan kita tak beramal. Baik. Jadi dalam hadis tadi, dalam jasad manusia tu ada segumpal daging. Kalau daging ni elok, keseluruhan jasad itu menjadi elok. Kalau daging ni tak elok, keseluruhan jasad menjadi tak elok. Kalau hati kita tak elok kan, yang dilahirkan semua jadi tak elok. Curi barang orang, fitnah orang, pasal dia main dari dalam. Faham tak ni? Ketahuilah, kata Nabi, itulah hati. Itu dia. Itulah raja. Dah tak? Kalau dia elok, lahir semua elok. Suka tolong orang, kan? Suka buat kebaikan. Tapi kalau dia tak elok, lahir tu semua fitnah orang, buat zalim kat orang. Tengok hari ni belah ada saya simpan Naya pun tu. Tuan-tuan dengar. Kesiannya dia. Ni undang-undang manusia ni memang zalim. Tengok. Ada tadi saya simpan. Saya mana video-video
Yang bagus tu saya simpan nak bawa dalam kuliah. Tu dia. Dia ni curi RM77. Penoreh. Di penjara 7 tahun. Tu dia. Curi RM77, kena penjara 7 tahun. Jadi nak pesan lah. Kalau nak mencuri, alang-alang curi dah beratus juta. Dia kira balui lah masuk penjara. RM77. 7 tahun. Tapi kita nak cerita tu lah, hati. Bila hati tak elok, yang lahir semua tak elok. Ambil barang orang, tapi undang-undang tu zalim lah. Ada seorang tu curi tabung masjid RM22. Kalau dia didapati bersalah, 10 tahun. RM22, 10 tahun. Kau ni banyak lah 77. Itu kalau duduk penjara sekali macam mana? Dia kata apa punya nasib no. Kalau aku tahu aku curi 22 juta boleh. Tapi nak cara itulah punca hati. Bila hati tak bersih, yang dilahirkan, yang diamalkan semua tak elok. Jadi kita nak sudahi. Apakah penawar hati? Tuan-tuan dengar elok. Macam mana kita nak merawat hati kita bagi jadi elok? Ini ilmu yang saya belajar pada tahun 1988. Jadi 12, 23, 35 tahun ilmu ni. Masih duk ingat, alhamdulillah sampai lah. Dengar elok. Penawar bagi hati. Pertama sekali, kata ulama, kosongkan perut. Makna jangan makan berlebih-lebihan. Faham tak? Jangan makan terlalu banyak. 1 camca, 5 pinggan. Makna kosongkan perut, bukan dia tak pergi makan. Jangan berlebihan sungguh. Bila makan berlebihan tu, jadi hati nak jadi rosak. Kan? Dia kenyang tu, dia malas sandak pula kat kerusi panjang jam. Tak apa, tidur Ustaz. Kan? Zuhur awal lagi. Awal kita cerdik lah. Pelan, pejam, celik, asar. Jam. Betul tak? Dia berjadi tuan-tuan. Tambah subuh ni jangan duduk terbiang lah. Kalau dah celik buka dah sebelah mata ya. Kan? Kan? Saya terslide ada. Celik, awal lagi. Katalah pukul 5. Awal lagi subuh pukul 6. Pejam sekejap lagi 6 lebih lah. Kalau buka mata. Dah tu kena bangkit lah. Kalau pukul 5 tu kita bangkit terus lah. Tuan-tuan duduk terbiang. Kan? Baru ni saya sampai rumah, saya tidur pukul 3 pagi. Ya Allah, kata ni pukul berapa nak bangkit macam ni? Kan? Nak? Kunci lah kau ni. Saya bilang dah menatang ni bagus kau ni. Tapi kadang-kadang kesian kat dia tau. Dia duduk gerak tuan dia sampai tak bangkit-bangkit. Kan? Sampai dia tak larat bunyi. Dia bunyi pun pelik kau ni. Tahu bunyi macam mana? Tidur. Tuan dia sambung tidur. Kan? Dia kena buat suara rimau apa kot baru terkejut. Kan? Jadi penawar hati yang pertama ialah kosongkan perut, makna makan tidak berlebihan. Hati jadi elok. Yang kedua, di antara usaha nak membersihkan hati kita, kita bukan nak bersih pakaian kita, zahir kita, batin tu. Kan Nabi sebut, bila hati elok, semua elok. Amalan yang dizahirkan semua elok. Tapi penawar yang kedua ialah bangun malam. Buat apa? Merah kencing. Dah. Bangun malam, sembahyang malam lah. Buat tuan-tuan. Saya mula dengar ni daripada almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Nah, ada juga tu penawar hati. Bangun malam, walaupun kita tak boleh buat setiap malam, kita belajarlah buat sikit-sikit. Dia sementara nak Arabnya. Kita kata kalau subuh pukul 6. Jangan makin awal ingat. 5.40 tak apa dah. Mandi. Ada 10 minit. Buatlah sembahyang malam. Tahajud saja tak apa dah. 2 rakaat. Kalau subuh 5.30. Kata 5.40. Kalau kita bangkit 5 subuh. Kan? Bangun malam. Tu penawar hati. Yang ketiga. Apa lagi? Yang ketiganya ialah
menghadiri majlis ilmu. Yang ni dapat membersihkan hati kita. Ya. Yang ni apa dia? Menghadiri majlis ilmu. Kita yang tak faham, mula faham, mula dah berlaku perubahan. Nampak? Sebab hati kita kurang jernih. Ya. Itu yang ke berapa lah tu? 3. Dia semua 5, saya ingat 4 kan. Dia bangun malam, korang akan makan, bangun malam, menghadiri majlis ilmu. Yang mana saya ingat dulu lah. Yang keempatnya, mungkin saya ingat takat 4 kot, semua 5. Yang keempatnya ialah membaca Al-Quran. Tak faham makna tak apa, baca bila tuan-tuan. Tak boleh baca surah payah-payah. Pajak surah Qul huwallahu ahad. Kalau Qul huwallahu pun tak ingat, baca surah Al-Ikhlas. Tahu tak? Sama lah weh. Kawan tu ada seorang. Kita nak sembahyang witir, kita baca 3 Qul, surah Al-Ikhlas. Saya surah Al-Ikhlas tak ingat tak? Ada apa ingat? Qul huwallahu ahad. Sama lah bahlul weh. Kan? Baca Quran. Jangan tak baca langsung dalam satu hari. Sebab tu saya kata, sebab dalam kitab Riyadhus Shalihin dia sebut macam tu. Siapa baca surah Al-Ikhlas, ini Qul huwallahu ahad sekali, bersamaan menyamai 1/3 Al-Quran. Ni di antara semua 5, saya tak ingat lagi satu puak tu. Ini di antara yang dapat membantu membersihkan jiwa kita. Pakaian kita bersih dah, kita mau hati kita pun bersih. Baru kita tak lorat, dia tu senang ke, dia tu berjaya. Saya tak lorat. Tuan-tuan tengok ada muka aku, muka susah hati. Tak ada susah hati, dah jadi YB dah. Jangan marah. Ya, tak ada susah hati. Hang kaya hang macam pasal. Lo adik saya ni Tok Imam, duit tu badu. Ni lama tak telefon, dia pun takut nak telefon aku. Telefonnya aku minta duit, telefon. Pejabat adun saya, apa tengok di tempat yang sama, tapi pejabat dah memang cantik. Pandai semua kontraktor tu habis duit aku, ya Allah. Dekat 70,000. Saya ambil pinjaman bank. Pasal apa? Pejabat adun nak sebelum ni dhaif sangat. Ni siling pun runtuh. Wayar pun nampak serabut. Bila tengok terbaru ni memang elok. Pukul 9 hingga 5. Ahad hingga Khamis. Nah, pergi tengok semua baru. Dia ada tulis nombor telefon apa semua situ. Jadi ada 4 orang duduk kerja situ. Dulu 3, kita tambah seorang lagi. Nah, 2 orang ni insya-Allah daripada 9 sampai 5 dipakai ada lah. Jadi pejabat takkan kosong. Saya abang dah tak duduk kosong. Perempuan seorang kita bagi dia. Pergi dia duduk dalam bilik. Dia lah sonok ke, dapat semua baru. Orang dia pun semua baru. Dia bilik asing. Dia tak duduk lah dengan lelaki. Nah, apa lagi satu saya nak sebut, apa-apa permasalahan, pergilah ke pejabat adun, boleh buat laporan, ada borang isi. Kod nak ndak apa nama sumbangan ke, kan, apa lagi bukan pertolongan, apa orang panggil apa? Nak minta tolong ke apa ke, pi si borang pegawai tu ada. Yang mana kita boleh, insya-Allah saya bantu. Tapi kena faham lah, kami peruntukan tak banyak. Tak macam ahli parlimen. Dengar elok. Kalau kami tak mampu bagi macam minta 1,000, kami bagi 200. Hak 800 tu hampa pergi minta ke ahli parlimen Sungai Petani. Peruntukan untuk dia 3.8 juta. Setahun kak oi. Kami setahun nopak ceng. Ayah. Buang ni cik tu 200,000, bukan 2 juta cik. Oi. Setahun 200,000, hak nak komun tu 50,000 orang didun macam mereka. Seorang RM1 tak ada bagi. Kan? 50,000, RM50,000, orang RM4 habis. Jadi kita bantu ikut kemampuan yang ada. Nah, banyaklah cara.
lagi kalau anak-anak isu nak masuk universiti, lembaga zakat boleh bagi. Atau ada air bakit boleh bagi. Yang terkini dihidupkan semula tabung Tengku Mahmud. Yang tu menteri besar dulu. Minta melalui kita recommend, pergi kat dia. Tu nasib lah. Rupanya apa? Tak dengar. Yang tu miskin dan anak yatim saja. Tabung Tengku Mahmud. Saya dengar dia baru-baru dia lulus dah hampir 3 juta. Rupanya bukan dia bagi 3-4 tu, 3,000. 3,000, 2,000. Jadi itulah di antara yang kita nak buat, nak bersihkan jiwa kita ni, di antaranya baca Quran. Walaupun qul huwallahu ahad. Jadi cukuplah untuk malam ni. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi satu kod ke depan lah, bukanlah kod surau nak buat majlis Isra' wal Mi'raj ke, boleh lah. Tak salah habaq nak 4,000 kan. Ni duk habaq pula kan. Kalau hampa habaq 1,000 aku bagi 100. Hampa tak habaq aku bagi 3,000. Banyak kat hampa 3,000 tapi kita akan bagi. Yang tu peruntukan ada kat saya. Sebab adun ni dia ada